Bismillahirrahmanirrahim. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil haqqi wa huwal fattahul 'alim. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Oleh itu katakanlah wahai Muhammad, kamu tidak akan bertanggungjawab tentang kesalahan yang kami lakukan, dan kami pula tidak akan bertanggungjawab tentang apa yang kamu kerjakan. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi. Katakanlah lagi, Tuhan kita akan menghimpunkan kita semua pada hari kiamat, dan kemudian dia akan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara kita dengan penyelesaian yang benar. Wa huwal fattahul alim. Dan Tuhan itu dialah jua hakim yang sangat adilnya, lagi yang amat mengetahui segala-galanya. Ayat masih lagi menyatakan manhaj dakwah. Manhaj dakwah, manhaj artinya metodologi dakwah. Kita berdakwah, kita ada peraturannya, ada kaedahnya, ada manhaj, ada sukatannya, ada tahapnya. Ini Al-Quran sendiri yang mengajarnya, mengajar berdakwah. Tidak boleh dakwah dilakukan secara mudah tanpa peraturan, kerana dakwah adalah sesuatu yang bersih dan merupakan tanggungjawab utama seorang Muslim. Kita sebutkan dahulu, apabila kita ingin dakwah orang kafir, orang bukan Islam, kita perlu akur kepada beberapa peraturan. Pertama sekali, kita turun ke tahap yang paling rendah sekali dengan mereka. Kalaupun tidak sama dengan kedudukan mereka, tetapi kita longgarkan sedikit skop dakwah ini. Dinyatakan dalam ayat sebelum ini, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Sama ada kami ataupun kamu berada dalam hidayat ataupun dalam kesesatan yang nyata. Apa maksudnya? Kita tidak menghukum sebelum kita berbincang, sebelum selesai berdialog. Kita tidak hukum. Jadi kita berada pada sama-sama tahap yang sama. Kita sama-sama akur kepada kebenaran. Kita ingin mencari kebenaran. Kita sudah yakin dengan akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lawan kita orang kafir, dia penyembah berhala, dia banyak mensekutukan Allah, dia tidak mengerti Quran, dia tidak mengerti, dia kosong. Tetapi kita sudah mempunyai kefahaman yang betul. Tidak bermakna kita longgarkan, kita tolak apa yang kita yakini, tidak. Tetapi kita ingin menarik mereka kepada suatu keyakinan yang hanya satu. Jadi oleh yang demikian, terpaksalah kita longgarkan sedikit. Kalau pada peringkat awal lagi kita pun sudah ini kafir, dakwah dia pun tak jadi apa, tidak mempunyai sebarang faedah, pasal dia orang kafir. Takkan dia nak buang berhala dia, takkan. Jadi kalau macam tu tak boleh bercakap dengan dia. Hiwar memerlukan kita mempunyai beberapa prinsip. Prinsip yang pertama sekali, kita tidak menghukum. Tidak menghukum sekalipun hati kita sudah yakin dengan Islam dan kita sudah yakin dengan kufur. Itu yang pertama. Yang kedua, qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul la tus'aluna amma ajramna. Katakanlah hai Muhammad, kamu tidak akan dipertanggungjawab dengan apa yang kami lakukan, dan kami juga tidak bertanggungjawab dengan apa yang kamu lakukan. Jadi apa kesalahan kamu, kami tidak bertanggungjawab. Kesalahan kami juga, kamu tidak boleh menghukumkan apa-apa. Selesai. Dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan, masing-masing bebas. Tetapi tanggungjawab kami pada ketika ini ialah menyatakan kebenaran. Mari kita berbincang tentang kebenaran. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa.
kesalahan berhala-berhala yang disembah, kelemahan berhala-berhala yang disembah, itu matlamatnya. Jadi dalam perbincangan ini kami tidak menghukumkan, kami tidak bertanggungjawab dengan dosa yang kamu lakukan, kamu juga tidak bertanggungjawab dengan kesalahan yang kami lakukan pada anggapan kamu. Baik, katanya, qul la tus'aluna amma ajramna, katakanlah wahai Muhammad, kata kepada mereka, kamu tidak akan bertanggungjawab. Yakni kalaulah kamu anggap bahawa dakwah ini satu kesalahan, kesalahan ini tidak sepatutnya kamu pikul tanggungjawab itu. Kamu tidak bertanggungjawab. Kalau dakwah ini satu kesalahan, kamu anggap, kamu tidak boleh bincang tentang kesalahan ini. Kamu tak boleh bincang. Kami yakin bahawa dakwah adalah satu kewajipan kami. Kamu memahami bahawa dakwah satu kesalahan, tetapi kesalahan ini tak boleh diselesaikan pada tempat itu. Kamu tidak boleh bertanggungjawab padanya. Kami juga tidak bertanggungjawab tentang kesalahan kamu menganut akidah kufur yang menyebabkan kamu akan dimasukkan ke neraka. Kami juga tidak bertanggungjawab. Selesai. Kalau masing-masing ingin mengambil tanggungjawab selepas daripada ini, kamu akan bawa pula ke satu peringkat pula, bawa ke mahkamah, bawa macam-macam lagi. Kita tak boleh bincang. Jadi seperti mana kami letakkan sikap kami pada ketika ini, ketika berbincang dengan kamu, kami tidak hukum kamu, kamu tidak boleh menghukum kami. Sekalipun kami mempunyai prinsip bahawa kamu adalah salah dan kamu menganggap kami sudah salah, tapi kita buang itu. Pertama. Yang kedua, kita longgarkan bahawa kita tidak boleh mengambil kesalahan terhadap satu sama lain. Jika masing-masing sebelum ini menganggap dakwah satu kesalahan dan kami juga menganggap agama bukan Islam adalah sesat, tidak ada lagi agama selepas daripada Islam, kita longgar hal itu. Ini namanya manhaju dakwah, namanya uslubul hiwar, uslub gaya al-hiwar, perbincangan. Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Yang ketiga wahai Muhammad, katakan kepada mereka, musuh-musuh yang kafir itu, kita tidak selesai setakat dunia ini saja, tetapi kita akan berhimpun pada hari akhirat nanti. Kita akan berhimpun pada hari kiamat nanti, kita akan bertemu sekali lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menghukumkan. Kita berbincang di sini tidak ada siapa yang menjadi hakim. Tidak ada siapa, tapi kita ingin berbincang untuk mencari suatu jalan yang lurus, pemikiran yang betul dalam menentukan akidah. Jika kita tidak selesai, satu hari nanti kita akan bertemu lagi, iaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan cantik itu. Tak ada siapa boleh marahkan kepada siapa dakwah ini. Tak ada siapa. Kerana dakwah artinya kita ingin menyeru, kita ingin menyampai, bukan menghukum. Yang ketiga ini, yajma'u bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Manusia apapun pegangan akidahnya, apapun fahaman politiknya, apapun idea dan pemikirannya, semua sekali ini tidak akan selesai di sini. Sebab kalau diselesai di sini, tak ada siapa mengaku kalah. Walaupun sudah kalah, tapi dia kata kalah berbincang bertumbuk, belum lagi. Ada juga yang boleh berfikir begitu. Kadang-kadang perbincangan ini boleh berlaku, satu pihak fasih bercakap, bahasanya cantik, pemikirannya teratur dengan baik. Mungkin dia lawan, mungkin dia ajaran sesat, mungkin dia ajaran berbagai-bagai ajaran, mungkin dia agama bukan Islam, tapi pemikirannya dapat diatur dengan betul, bahasanya cantik, teratur, maka barangkali dia boleh menguasai pemikiran orang lain pada ketika ini. Tetapi yang sesat tetap sesat. Yang golongan Islam pula bercakap pulanya gagap, bahasanya tidak baik, pemikirannya terabur, tidak teratur, mungkin dia akan dianggap salah, bukan akidahnya, tetapi uslub, kaedah, pendekatan yang dikeluarkannya itu salah. Jadi oleh yang demikian, kita mesti bertolak daripada beberapa prinsip yang tiada tawar-menawar padanya lagi. Kita sebelum mesyuarat, ada perkara yang boleh dibincang, ada perkara yang tak boleh bincang. Kalau sebelum mesyuarat ni kita tak boleh bincang, kita nak bincang juga,
Nak boleh bincang keputusan yang lalu yang sudah kita ambil, keputusan padanya kita nak bincang pula sekali lagi, kita nak bincang pula. Oh, ini bukan mesyuarat namanya. Bukan mesyuarat. Kita nak cari kelemahan-kelemahan orang, kelemahan. Kalau begitu tak penting mesyuarat. Tak ada guna mesyuarat. Tak ada guna mengesahkan mesyuarat. Tidak ada guna pulanya berbangkit. Tak ada lah. Ada peraturan-peraturan ini supaya perkara-perkara yang dah selesailah. Jangan lagi diungkit. Gitu. Demikian juga hewan di sini, ada perkara yang boleh disentuh. Ada perkara yang tak boleh disentuh. Keesaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh pertikaikan. Tidak boleh dipertikaikan. Tetapi kita boleh berbincang tentang cara berfikir, cara menentukan sama ada Allah Maha Esa ataupun ada sekutu-sekutu baginya. Baik. Yang ketiga, yajma'u bainana summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Tuhan akan menghimpunkan kita semua pada hari kiamat tanpa mengira fahaman kita. Semuanya kita akan berhadapan dengan Allah. Kita berbeza fahaman politik, tidak akan selesai di sini. Sebab masing-masing mempunyai pendekatannya sendiri. Masing-masing mempunyai idea, masing-masing berbelanja, masing-masing mahu menang dalam pilihan raya. Jadi bagaimana pula untuk kita nak satu, kita nak berbincang, tak boleh. Jadi yang akan menentukan nanti ialah Allah Subhanahu wa taala. Boleh selesaikan sejuk kan tu? Sejuk tu kita berbeza di sini, tapi di akhirat kita tidak berbeza lagi. Tetapi iman, soal waktu. Tidak akan berguna apabila dah selesai waktu. Waktu sudah tamat, peperiksaan sudah tamat, barulah kita boleh jawab dengan betul. Itu tidak ada makna. Mestinya mencari kebenaran sebelum mati, sebelum pergi ke akhirat. Kalau di akhirat baru kita berjumpa kebenaran dan kita ingin menerima kebenaran di sana bukan tempat lagi untuk bertaubat, tapi bertaubat di dunia. Qul yajma'u bainana rabbuna bil haqqi, katakanlah Tuhan kita akan menghimpun kita semua pada hari kiamat. Kemudian dia Allah akan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara kita dengan penyelesaian yang benar. Wa huwal fattahul alim, dan Tuhan itu dialah jua hakim yang sangat adilnya, lagi yang amat mengetahui segala-galanya. Kan ini boleh terima, lawan pun boleh terima. Ya, kita terima bahawa di sana akan ada keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita terima dan dia terima. Prinsip yang pertama, prinsip yang kedua juga, prinsip yang ketiga juga, ini prinsip yang adil. Yang adil tidak memihak kepada sesiapa. Kemudian seterusnya, qul aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Katakanlah lagi wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutunya. Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu. Bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah yang Maha Kuasa lagi amat bijaksana. Uslub dakwah juga meminta daripada Nabi supaya tunjukkan kekuatan masing-masing. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, kekuatan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, tunjukkan masing-masing. Jadi dengan itu aruni alladzina aruna, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk yang kamu sembah. Manusia pernah menyembah batu, tunjukkan kekuatan yang ada pada batu yang disembah. Manusia pernah menyembah api, tunjukkan kekuatan yang ada pada api yang disembah manusia. Tunjukkan kekuatan yang ada pada matahari, pada bulan, pada bintang, dan pada berhala-berhala yang kecilnya yang besar. Manusia pernah menyembah berbagai-bagai, tetapi yang disembah itu kadang-kadang pernah dikencing oleh Musa. Musa pernah datang kencing di atas berhala. Rabbun yabulu sa'lubanu ala ra'sihi. Adakah Tuhan itu? Adakah Tuhan kalau batu yang disembah itu boleh dikencing oleh musang? Musang datang kemudian dia kencing. Ada pulanya Tuhan tiba-tibanya buah limau yang diberi makan kepada hantu itu dicuri orang. Mengapa Tuhan yang jaga tiba-tiba dicuri orang? Tuhan tak itu. Bukan untuk nak merendahkan Tuhan dia, tetapi untuk menyatakan, tunjukkan kekuatan. Mengapa?
Tuhan yang disembah itu kadang-kadangnya berdebu penuh atas kepala dia, kamu yang membasuhnya. Sepatutnya dia basuh kamu, tapi kamu membasuh kotoran-kotoran yang ada pada berhala. Jadi dengan itu seharusnya mereka akul bahawa Tuhan mereka tidak kuat. Tuhan mereka tidak kuat. Api boleh dibelaslah oleh air. Jadi di mana kekuatannya? Jadi kekuatan-kekuatan yang seumpama ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi supaya nyatakan, aruni, tunjukkan kepada kami sifat-sifat Tuhan yang kamu sembah itu. Manusia pernah menyembah alat kelamin, manusia pernah menyembah manusia, padahal manusia yang disembah itu dipuja pada waktu ada kuasa. Tak ada kuasa, mereka itu tidak lagi dipuja tapi dipijak. Oleh demikian, di mana kekuatannya? Qul aruni allazina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Tidak ada sama sekali kekuatan pada makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai Tuhan, padahal dia dicipta Allah. Tidak ada kekuatan. Kekuatannya adalah Allah al-azizul hakim, Allah yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Jadi amat bijaksana, kebijaksanaan akan menentukan sesuatu, meletak sesuatu pada tempatnya. Makhluk letakkanlah pada makhluk. Makhluk yang mencipta letakkanlah pada tempat yang mencipta. Beza di antara pencipta dan yang dicipta, di antara makhluk yang dicipta dan Allah Khalik yang mencipta, mempunyai perbezaan. Jadi keputusannya letakkanlah pada tempat masing-masing. Kamu meletakkan sesuatu yang dicipta, batu, kayu, matahari dan benda-benda yang dicipta Allah, kamu anggapnya sebagai Tuhan, adalah hakikatnya kamu telah salah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi selesailah bicara kita. Jika kamu letak sesuatu pada tempatnya itu dengan betul, maka kita tidak ada masalah lagi. Tetapi kamu silap meletakkan batu yang dicipta Tuhan itu pada tempat Allah, pada tempat Tuhan. Ini masalah kami tidak mempunyai apa-apa tujuan di sebalik itu selain daripada kembali kepada kebenaran. Jadi mudah sajalah kalau kita kembali kepada manhaj ini, bermakna kita tidak ada musuh. Kita berdakwah, kita menyampaikan kebenaran, kita tidak mempunyai musuh dengan sesiapa. Hari ini mengapa berperang antara Sunni dan Syiah, antara Ismaili dengan tidak Ismaili, malah antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Syafi'i, atau akidah ahli sunnah wal jamaah sama akidah ahli sunnah wal jamaah seperti di Mesir. Ada juga di antara Syiah dan Sunni seperti di Syria. Ada juga di antara orang kafir dengan orang Islam seperti di Afghanistan hari ini, malah dengan Syiah dan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Semuanya ini disebabkan kita tidak letak sesuatu pada tempatnya. Pemikiran kita sudah begitu ta'assub pada apa yang kita pegang. Kita tidak boleh longgarkan sedikit. Kita boleh longgar, tetapi tidak boleh gadai kebenaran yang kita pegang. Kita berpegang pada Allah yang Maha Esa, kita berpegang pada Nabi Muhammad, berpegang pada Quran, berpegang pada akhirat, berpegang kepada semua rukun-rukun iman. Pasti yang ini tidak boleh ditukarkan, tak boleh dirunding lagi. Tapi banyak lagi masalah yang kita boleh kendorkan masalah untuk kita bertemu mencari satu titik kebenaran yang boleh diterima bersama. Seterusnya, wa ma arsalnaka illa ka'affatan lin-nas, wallahu subhanahu wa ta'ala